Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DLO ataupun Digital Learning Object bagi kursus PIM 1014 pengajian Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, saya bentangkan dulu borang pembinaan KPPB untuk Digital Learning Object. Dari segi maklumat umum, program yang terlibat ialah program persediaan ijazah sarjana muda perguruan, kursus pengajian Al-Quran dan Al-Hadis. Kodnya PIM 1014 bagi semester 1 tahun 1. CLO yang dipilih ialah CLO yang kelima, iaitu menganalisis hadis-hadis yang diamalkan dalam kehidupan seharian umat Islam. Justru hasil pembelajaran topik yang dijana kepada 5, iaitu menganalisis hadis-hadis berkaitan akidah, ibadah, akhlak, amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Big idea bagi topik ini, hidup bahagia berpandu. Manakala essential question, kenapakah manusia perlukan panduan dalam kehidupan? Seterusnya, dari segi merungkai standard, saya memilih pendekatan menegak dalam mata pelajaran yang melibatkan 2 kursus, iaitu PIM 1014 pengajian Al-Quran dan Al-Hadis dan juga PIMK 3023 pengajian tafsir Al-Quran dan ulum Al-Hadis. Dari segi hasil pembelajaran, kursus PIM 1014 melibatkan hasil pembelajaran yang kelima, yaitu menganalisis hadis-hadis yang diamalkan dalam kehidupan seharian umat Islam. Manakala PIMK 3023 juga hasil pembelajaran yang kelima, iaitu menghubung kait hadis-hadis pilihan dengan isu-isu semasa melalui pembentangan kumpulan. Manakala dari segi kemahiran, PIM 1014 menganalisis, kemudian menghargai nilai dan juga kebolehan membuat keputusan yang berdasarkan perbukti yang kukuh. Manakala bagi PIMK 3023 kemahirannya menilai, kemahiran komunikasi dan juga kemahiran berpasukan. Dari segi kandungan pelajaran, bagi PIM 1014 topik yang kelima, iaitu hadis pilihan, dari segi perbincangan dan pengajarannya yang melibatkan aspek akidah, ibadah, akhlak, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Manakala PIMK ke-3023 topik yang ke-8 hadis-hadis pilihan yang melibatkan topik niat, iman, Islam dan ihsan, fadilat puasa sunat dan juga perkara bid'ah. Dari segi pentaksiran, PIM 1014 tidak ditetapkan pentaksiran secara khusus di dalam RMK, tetapi meraihkan, iaitu PIMK 3023 di dalam RMK PIMK 3023 ditentukan tugasan, iaitu tugasan pembentangan berkumpulan. Khususnya saya bentangkan penjajaran konstruk bagi DLO ini. Di segi orientasinya, pelajar berbincang untuk mendapat mendalami kehendak hasil pembelajaran khusus, dan saya tidak berniat untuk menjelaskan satu persatu kerana dia mengambil masa yang agak lama. Tuan-tuan boleh lihat di sini. Okay, untuk orientasi, pencetusan idea, penstrukturan semula idea, dan seterusnya penggunaan semula idea, refleksi dan juga penilaian. DLO yang dibangunkan, iaitu DLO hadis pilihan, perbincangan dan pengajarannya. Dan dummy kita ikut sebagaimana dummy yang telah ditetapkan oleh pihak IPGM. Di bahagian home ni, page home ni, kita muatkan maklumat kursus, kemudian hasil pembelajaran yang terlibat dan juga hasil pembelajaran topik dan isi kandungan pelajaran yang terlibat dengan PIM 1014. Kemudian page yang kedua, pencetus idea. Di sini saya letakkan sedikit rangsangan untuk pelajar-pelajar dan juga soalan pencetus idea. Kenapakah manusia perlukan panduan dalam kehidupan mereka? So, seterusnya page berikutnya dibekalkan
dengan beberapa hadis pilihan bagi subtopik yang berkenaan. So hadis-hadis ini dibekalkan tanpa terjemahan. So para pelajar perlu mendapatkan terjemahan hadis dan juga menghuraikan pengajaran daripada hadis ini. Di samping itu para pelajar juga diminta supaya menambah lagi hadis-hadis yang lain berkaitan dengan bidang-bidang berkenaan. Page berikutnya, para pelajar perlu merumuskan dan memberi maklum balas tentang beberapa dapatan yang dikemukakan dalam page ini, seperti dapatan analisis hadis-hadis berkaitan dengan akidah. Para pelajar dibekalkan dengan gambar rajah hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Dia adakan sedikit rangsangan dan juga soalan untuk sebagai panduan para pelajar untuk sesi perbincangan mereka. Kemudian begitu juga dengan hadis-hadis, dapatan analisis hadis-hadis berkaitan dengan ibadah. Okey. So para pelajar dibekalkan dengan soalan yang standard bagi semua subtopik, iaitu analisis dapatan penyelidikan ini secara perbandingan dengan maksud hadis berkaitan ibadah pada page meneroka maklumat sebelum ini. So para pelajar dibekalkan dengan link untuk para pelajar meneroka seterusnya tentang dapatan kajian. Seterusnya dapatan kajian hadis-hadis berkaitan dengan akhlak. Begitu juga soalannya sama, disediakan link untuk para pelajar mendalami. Juga hadis-hadis berkaitan dengan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Disediakan soalan yang sama, disertakan juga link untuk para pelajar terus meneroka. Page berikutnya ialah page kajian kes. Dalam page ini dibekalkan kepada para pelajar beberapa kes berkaitan dengan topik yang telah disediakan, iaitu akidah, ibadah, akhlak dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Pelajar disediakan kajian kes dan pelajar boleh meneroka kes ini lebih lanjut melalui link yang disediakan, dan soalan yang bakal memandu pelajar disediakan secara standard untuk semua subtopik. Iaitu di sini rumuskan pandangan anda berdasarkan analisis kes ini. So semua soalan adalah sama. Akhir sekali page refleksi. Page refleksi pelajar dibekalkan dengan video yang berkaitan dengan subtopik berkenaan dan dibekalkan juga dengan soalan sebagai panduan untuk pelajar-pelajar berbincang dan juga merumuskan pandangan mereka. Contoh soalannya adalah pandangan anda tentang relevansi hadis berkaitan akidah dengan kehidupan masyarakat global berdasarkan analisis video ini, dan disediakan link untuk pelajar meneroka lebih lanjut. Begitu juga dengan bahagian ibadah, bahagian akhlak, bahagian amar ma'ruf dan nahi munkar. Di segi pelaksanaan DLO ini, kita menggunakan memanfaatkan Google Classroom, di mana diberikan assignment kepada pelajar dengan title hadis pilihan perbincangan dan pengajaran. So dari segi objektif, dinyatakan pelajar diharapkan dapat menjelaskan pengajaran penting daripada hadis pilihan berkaitan akidah, ibadah, akhlak, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan dinyatakan juga kriteria kejayaan yang perlu dizahirkan oleh para pelajar sebagai bukti kejayaan pembelajaran sub-unit ini. Pelajar dapat mengemukakan pengajaran daripada hadis berkaitan akidah, ibadah, akhlak, amar ma'ruf dan nahi munkar menggunakan media yang sesuai. Dan kita bersetuju dengan pelajar hari itu, kita guna Ziplet. Soalan tugasan, berdasarkan hadis pilihan berkaitan akidah, ibadah, akhlak, amar ma'ruf dan nahi munkar, jelaskan pengajarannya. So kita bagi juga arahan sebagai panduan untuk pelajar. Dia kena lawati dulu laman web hadis perbincangan dan pengajaran yang dibentangkan sebentar tadi. So kerja khusus ini ataupun DLO ini mengambil masa selama 2 minggu yang melibatkan tempoh sepanjang 8 jam interaksi.